Assalamualaikum dan salam sejahtera aku ucapkan kepada korang semua yang sedang menonton Hey Shadows Channel. Dan aku seperti biasa harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Dan kepada korang yang masih baru lagi di channel aku mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir yang pernah terjadi kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. So pada hari ini aku akan berkongsikan dengan korang satu pengalaman yang dialami oleh keluarga Iskandar, di mana mereka mengalami satu gangguan yang menyeramkan ketika perjalanan mereka dari Kelantan ke Perak dengan melalui satu jalan yang boleh dikatakan agak menyeramkan, dan nama jalan tersebut diberikan nama Jalan Sumpitan. Amboi, nama dia Jalan Sumpitan, mat. So kalau korang nak tahu apa yang dah terjadi dengan keluarga Iskandar ni, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram Raya Edition pada malam ni. Let's go guys. Jalan Sumpitan merupakan salah satu jalan alternatif yang digunakan oleh mereka-mereka, terutamanya dari Taiping ataupun Nun di utara sana untuk ke Greek dan ke Kelantan, selain menggunakan highway Kuala Kangsar ke Lenggok ke Kelantan. Tu salah satu jalan alternatif lah, Jalan Sumpitan ni, jalan belakang tu. So kalau dari Perak, jalan ini akan bermula dari Rendang Panjang, pertemuan dua jalan, satu dari Batu Kurau dan satu dari Kubu Gajah. So dari simpang ni bermulalah perjalanan hampir 30 meter ke simpang Kampung Sumpitan, di mana korang boleh ke Kuala Kangsar dan juga ke Kelantan melalui Greek lah. Alright, so dikatakan terdapat bermacam-macam kisah yang menyeramkan dan juga misteri yang berkaitan dengan Jalan Sumpitan ni. Malah juga terdapat satu kes pembunuhan yang pernah berlaku dekat jalan tersebut. Jalan ni keras betul, bukan ada kes seram, kes hantu je, kes misteri ada, kes pembunuhan pun ada dekat jalan ni. Yalah, sebab jalan ni terpencil, boleh dikatakan jalan belakang itulah berhutan lah, gelap lah apa. So memang macam-macam benda boleh terjadi dekat jalan tersebut. So kalau korang travel dekat jalan ni pada waktu malam, memang boleh dikatakan dahsyat lah. Memang orang kata especially lewat-lewat malam ni tu bermacam-macam insiden boleh terjadi. Tapi benda-benda macam ni still terpulang kepada individu yang lalu kat jalan tersebut. Sebab apa? Kadang-kadang kita lalu kat jalan tu tak ada apa-apa pun yang berlaku, tapi ada 2-3 orang yang lalu kat situ ternampak benda ni lah, ternampak benda tu lah, dan macam-macam lagi lah kisah yang berkaitan dengan jalan tu. So korang bayangkan korang lalu Jalan Sumpitan tu, tiba-tiba kereta ataupun motor korang rosak kat jalan tu, sakit mat. So macam aku cakap tadi lah, jalan tu 30 km panjang dia. So kau bayangkan kalau korang nak perlukan bantuan ke apa, memang lama lah cerita dia kan. So cukup untuk kisah ataupun sejarah berkaitan dengan jalan tersebut. So ini adalah pengalaman yang dialami oleh keluarga Iskandar semasa menggunakan Jalan Sumpitan ni untuk ke Kampung Iskandar dari Kelantan. So insiden atau pengalaman yang dialami oleh keluarga Iskandar berlaku hampir 6 tahun yang dulu lah, di mana Iskandar dan isterinya termasuk 3 orang anaknya yang bakal menyambut hari raya mereka yang pertama dekat Kelantan, iaitu merupakan keluarga isteri si Iskandar ni. So perjalanan dari KL ke Kelantan boleh dikatakan memang jauh lah. So korang-korang memang dah tahu dah, kalau dari KL nak ke Kelantan mau 6-7 jam, kadang-kadang 8 jam. Itu pun tengok pada keadaan trafik. Kalau trafik jam, sesilap ada juga kes-kes yang kita pernah tengok. Sambil tunggu kat jam tu, ada yang siap buka kursi lah, duduk lepak santai semua sebab kenderaan tak bergerak langsung. So Iskandar ni jenis yang malas nak menghadap jam-jam semua benda ni. Bagi dia tu benda yang membuang masa, kau tahu. Bayangkanlah, korang pun sendiri tahulah yang mana baru balik raya ni semua, yang mana tersangkut kat jam, yang 26 ada yang aku pernah dengar yang dari JB nak balik ke KL 6 jam mat dekat jam. Kau bayangkan. So Iskandar membuat keputusan untuk ambil cuti lebih kurang 3 ke 4 hari sebelum hari raya. So dia nak mulakan perjalanan dia terlebih awal sebelum start the traffic yang hardcore, yang gila punya kan.
nak pulang ke Kelantan ni. So dia nak elak semua benda tu. Sebab itulah dia mengambil cuti yang lebih awal supaya dia dapatlah balik dalam keadaan yang tenang. So Iskandar ni lepas dah beraya dekat Kelantan pula, dia pun nak pulang ke rumah keluarganya dekat Kemunting, Perak. Alright, so memang dia make sure plan dia semua teratur lah. Dia tak nak ada benda-benda yang tak kena semua benda kan, terlari daripada plan ke apa benda. So Iskandar ni jenis orang yang memang detail ataupun lebih terperinci bila membuat perancangan bila nak balik-balik kampung ni semua kan. So kisah kita bermula 3 hari sebelum hari raya, di mana Iskandar dan keluarganya bersiap semua untuk pulang ke Kelantan. So macam aku cakap tadi, Iskandar ni saja mengambil keputusan untuk cuti lebih awal supaya dapat elak jam di highway yang menuju ke Kelantan. Dan seperti yang dibayangkan oleh Iskandar, planning dia mantap, planning dia on point. Sebab apa? Walaupun masih banyak trafik, kira banyak juga lah kita, tapi still boleh dikatakan trafik bergerak lah. Dia bukan yang jenis stay lama ke ataupun tak bergerak langsung. So lepas 7 ke 8 jam macam tu, Iskandar pun tibalah di Pasir Mas. And seperti biasa, anak-anak dan juga isterinya sibuk membuat persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan pada malam raya, Iskandar dan juga bapa mertuanya lepak di veranda. Lepak dekat veranda kat luar tu kan, rumah-rumah kampung kan, ada veranda semua kan. So Iskandar dan juga bapa mertuanya lepaklah di keluar tu sambil memerhatikan anak-anak Iskandar ni bermain mercun lah dengan anak-anak kecil jiran-jiran semua. Main mercun, main bunga api, main macam biasa kan. Kita dulu zaman-zaman kecil semua kalau balik kampung semua kan, buat benda-benda aktiviti kat luar tu sebelum keesokannya, sebelum hari raya tu kan. Tu memang feel yang paling seronok lah. So si Iskandar dan juga bapa mertua dia duduk lepak kat situ sambil minum kopi, isap vape. Isap vape pula kan, chill dan lepas tu sampai masing-masing bang lah. So tengah-tengah lepak macam tu, bapa mertua Iskandar pun tanyalah pada Iskandar bila yang dia akan pulang ke kampungnya dekat Kemunting, Perak. So Iskandar kata dia akan pulang ke Kemunting dalam pukul 2 tengah hari macam tu. Sebab apa? Iskandar pun tak naklah pulang lambat sangat kan, lewat sangat. Sebab takut bila hari dah gelap, yelah kau lalu jalan gerik pula kan. Bila malam tempat tu bahaya, especially kalau ada binatang-binatang liar ke kan, macam kes gajah melintas ke, harimau melintas ke, tu semua satu hal. Kalau benda lain yang melintas, lagi satu hal pula kan. So Iskandar nak elak semua benda tu, dia nak try sedaya upaya dia untuk pulang ke Kemunting sebelum waktu malam. So bapa mertua Iskandar ni pun tanyalah Iskandar kenapa tak pulang hari raya kedua pada waktu pagi ke apa kan, daripada nak pulang rushing nak celebrate semua benda kan. Takut kalau ada tetamu-tetamu yang datang nanti benda plan semua delay ke apa benda kan. So Iskandar cakap tak apalah, dia nak balik hari raya pertama juga. Dia rasa macam kalau dia balik hari raya kedua pada waktu pagi, dia takut mengantuk kan awal pagi semua benda tu, and then nak kena breakfast lah apa benda semua. At least bila dia balik pukul 2 petang macam tu, at least dah makan, dah semua dah ready, semua masih fresh. Dan padahal bagi aku benda yang paling berat bila nak travel pada waktu tengah hari ni, lepas kau dah sedap makan, perut kau dah kenyang, tengah-tengah drive kadang-kadang boleh micro sleep kan. Itu yang paling bahaya bila kau micro sleep. Bila kau micro sleep sesilap kau accident. Tu kita nak elak. Tapi Iskandar ni dia lebih enjoy driving pada waktu-waktu siang macam tu. So selepas Iskandar dah bagi penjelasan dekat bapa mentua dia, so bapa mentua dia pun hanya mengangguk dan dia kan je lah nak buat macam mana kan, orang dah buat plan kan. So bapa mentua dia cakap dia berhati-hatilah bila pulang ke Kemunting mengikuti jalan kerik tu. So lepas malam tu dah selesai semua, so Iskandar pun panggil lah anak-anak dia semua untuk masuk ke tidur. Sebab keesokan harinya nak bangun awal kan, nak pergi masjid untuk solat raya semua benda. So dia tak nak lah anak-anak dia terbangun lewat ke, tak boleh bangun ke kan. So dia make sure anak dia semua tidur awal, termasuklah diri Iskandar sendiri. So keesokan paginya tibalah hari raya yang pertama. Iskandar dan keluarganya semua bersiap-siap. Yang lelaki semua dah ready dengan siap baju Melayu, sampit semua untuk ready untuk pergi masjid. Manakala yang perempuan-perempuan semua pun tengah busy nak buat persiapan semua benda tu. Dan lepas semua benda tu, raya pertama mereka pun berlalulah seperti biasa. So macam biasa lepas solat hari raya semua nak balik ke rumah, semua tengah makan-makan makanan sedap semua kan. Nasi impit lah, lemang lah, kuah kacang lah,
rendang semua benda tu, kan, dengan tetamu semua yang datang, ahli-ahli keluarga yang lain semua datang. So lepas semua benda tu dah layan semua, jam menunjukkan pukul 2 petang, dan Iskandar pun macam biasalah, and plan dia nak pulang ke Kemunting pada 2 petang yang tu. So Iskandar semua dah bersiap semua barang-barang dia, letak semua barang, beg lah, baju semua dalam kereta untuk get ready untuk pulang ke Kemunting. Namun hajatnya terpaksa ditangguhkan sebab masih ramai lagi tetamu-tetamu ataupun ahli keluarga yang lain yang masih datang ke rumah, and isterinya duk sibuk layan semua tetamu-tetamu yang lain. So Iskandar ni pun rasa macam bersalah lah kalau dia nak potong queue, cakap jom lah, dah masa nak kena caw dah ni. So Iskandar just macam tunggulah kan. Tapi walaupun dia terpaksa tunggu, tapi Iskandar ni dah rasa tak selesa dah, sebab dari pukul 2 dah nak 2.30, dari 2.30 dah nak pukul 3. So dia punya planning dia dah makin delay, and Iskandar dah rasa macam tak selesa, and dah rasa macam yelah, orang kata cacing kepanasan, macam tu. So macam aku cakap tadi, jam dah menunjukkan dekat pukul 3 lebih macam tu, and then orang still tak gerak lagi tau. And then Iskandar ni still menunggu dekat luar sana, kira sambil lepak-lepak, sambil minum semua, still menunggu untuk isterinya dah selesai jumpa semua sepupu-sepupu dia semua. So end up sedar tak sedar, jam dah menunjukkan pukul 5 petang. 5 petang, plan nak pulang pukul 2, dah 5 petang dah sekarang, and mereka still belum lagi gerak lagi ke Kemunting tau. So end up si Iskandar ni terpaksa mencelah lah, terpaksa jumpa isterinya and bagi tahulah, Wati, sekarang dah pukul 5 dah, kita patut bertolak pukul berapa tadi. Dan Wati pun tengah senyum, tengah happy semua. Dan Wati bilang, dah lupa lah semua benda tu kan. So Wati pun cakap, okey jom. So dia dah salam-salam semua dengan ahli keluarga, dengan rakan-rakannya. Diorang pun masuk dalam kenderaan, and diorang pun memulakan perjalanan diorang dari Pasir Mas ke Kemunting. So perjalanan daripada Pasir Mas ke Kemunting mengambil masa lebih kurang 4 jam lebih macam tu tau, melalui jalan Gerik. And si Iskandar ni plan untuk menggunakan jalan Sumpitan. Okey, dia tak plan nak menggunakan jalan Lenggok tu untuk ke Kuala Kangsar, lepas tu nak ikut highway. Bagi dia tu semua buang masa lah, sebab kalau dia ikut jalan Sumpitan, dia akan potong dekat Batu Kurau and then exit dekat Kemunting. So lagi cepat lah kan. Macam aku cakap tadi, perjalanan daripada Pasir Mas untuk ke Kemunting mengambil masa dalam 4 jam macam tu. And yalah, sebab raya pertama, so tak ramai lagi, kira ramai dah ada dekat kampung-kampung semua. So keadaan trafik tak adalah terlalu berat sangat. So okey lah, perjalanan dia smooth lah orang kata kan. So macam biasa sepanjang perjalanan ni tak ada apa-apa yang berlaku, semua relax, semua santai semua kan. Dah ada pack makanan-makanan semua, sambil menikmati keindahan alam semula jadi melalui jalan Gerik tu. Semua sambil tu makan-makan, chill-chill semua kan. Ini Iskandar ni bukan jenis yang suka bawa laju, so memang chill lah perjalanan orang, tak ada yang jenis rushing apa. So walaupun pada waktu yang sama Iskandar sebenarnya muka dia dah ketak dah dalam kereta kan. Yalah, sebab plan dia nak cap pukul 2, sekarang dah pukul 5 kan. Aku bayangkan lah 4 jam perjalanan, mau pukul 9, pukul 10 dia belum sampai. So dari Pasir Mas untuk sampai dekat Kampung Supitan, kira simpang nak masuk jalan Supitan tu, mengambil masa dalam 3 jam lebih macam tu tau. So lepas 3 jam melalui jalan dari Kelantan ke Gerik semua tu, tibalah Iskandar ke Kampung Sumpitan, dan dia mengambil belok untuk masuk ke jalan Sumpitan. Dan dari Kampung Sumpitan untuk tiba ke simpang dekat Rendah Panjang tu, tak masuk ke Batu Kurau, mengambil masa dalam 33 minit macam tu lah. Okay, 30 km jarak jauh dia. So pada waktu tu si Iskandar dah tiba dekat jalan tu dalam pukul 8, dekat pukul 9 macam tu lah. Alright, so lepas dah sampai situ, standard lah kawasan perkampungan semua. So adalah lampu-lampu kat sini sana sikit. Tapi once Iskandar masuk ke jalan Supitan, lepas beberapa ketika lepas tu dah tak ada dah lampu, dan tak ada lampu jalan semua, tinggallah hanya lampu kenderaan dia sahaja. And kelilingnya dipenuhi dengan hutan-hutan, and then jalan berliku, berbukit semua benda tu. So Iskandar bagi tahu dah isteri dia, inilah sebab kenapa bagi tahu kita kena caw awal. Sebab apa, tengok sekarang dah malam, bahaya kadang-kadang jalan naik kat sini, dan kita tak tahu binatang apa yang tiba-tiba muncul lah apa semua kan. So dia risau akan keselamatan ahli keluarga dia. So Wati hanya mampu minta maaf dengan suami dia, sebab nak buat macam mana kan, benda dah berlaku. So Iskandar just redha je dan dengan apa yang terjadi. So Iskandar pun meneruskan perjalanannya pulang ke Kemunting melalui jalan Supitan. Namun apa yang akan berlaku kemudian merupakan satu pengalaman yang Iskandar takkan lupa sampai ke hari ini.
So apa yang disangkakan perjalanan yang biasa daripada Pasir Mas ke Kemunting, tapi orang kata dekat last tu dah nak sampai tu, di situlah bermulanya kisah yang menyeramkan buat Iskandar dan keluarganya. So selepas dalam 10 minit macam tu melalui jalan sempitan tu, so Iskandar ni bawa lah kenderaan macam biasa lah, bawa slow and steady semua kan, tak nak rushing sebab jalan berliku-liku semua, takut bahaya kan. So Iskandar bawa lah slow-slow, sampailah satu masa si Iskandar ni terjumpa satu kereta yang berada di hadapan. So Iskandar berasa tenang lah, dan sepanjang perjalanan dia masuk ke jalan sempitan tu, tak ada kenderaan, hanya kenderaan Iskandar ni. So bila Iskandar nampak ada satu lagi kereta kat depan, Iskandar berasa lega lah. So bila Iskandar tengok kereta yang berada di hadapan tu, Iskandar tengok, oh ini kereta klasik ni, kereta Datsun 120Y. Datsun 120Y yang pernah aku cerita dulu salah satu kisah seram aku kan. Kereta Datsun ni dahsyat, kereta klasik ni. So Iskandar tengah bawa, tapi kereta tu kejap-kejap slow, kejap-kejap perlahan, kejap-kejap slow, kejap-kejap perlahan. So Iskandar naik meluat kan, apa kan, nak bawa-bawa elok-elok lah. So si Iskandar ni risau lah, sebab bila ikut terlalu rapat, dia takut lah kalau tiba kereta depan emergency brake ke apa, terlanggar pula kan. Kereta baru si Iskandar ni dengan kereta lama tu, takut saya silap nanti kereta dia yang damage. Bukan kereta lama tu, sebab ialah kereta lama kan, body dia solid kan, berbanding kereta-kereta baru semua ni. So end up si Iskandar ni perlahankan kereta dia untuk bagi kereta tu lalu terlebih dahulu lah. So lepas dah beberapa ketika macam tu, si Iskandar pun start lah tekan minyak balik. So bila Iskandar tekan minyak balik, satu benda yang dia sedar adalah kelihatan kelibat kereta tersebut tau. So Iskandar macam, dia tanyalah isteri dia, Wati, Wati, mana kereta Datsun tadi tu? Bukan ada kereta kat depan kita. Dan Wati pula tengah busy dekat phone dia kan, tengah IG dengan gambar-gambar semua dengan ahli keluarga semua kan. So Wati cakap tak perasan pula kereta tu kan. Dan Iskandar pun pelik lah, dia ada potong ke kereta tu? Dia ada overtake ke? Sebab seingat Iskandar tak ada pula dia overtake kita tu. So end up si Iskandar malah nak fikir pasal benda tu. So Iskandar pun meneruskan perjalanan dia. So halfway through melalui jalan sempitan tu, benda ni aku selalu cakap, kalau ikut jalan-jalan lama macam ni kan, tempat-tempat gelap macam ni, benda yang paling last yang kita nak adalah bila kereta kita rosak. So tengah Iskandar bawa kereta, tiba entah macam mana kereta dia start macam sangkut-sangkut macam tu, macam jerking macam tu. Dan Iskandar cakap, aduh sudah, kenapa pula ni kan. Dan isteri dia pun tanya Iskandar, kenapa bang dengan kereta ni, kenapa macam ni? So Iskandar pun dah time tu dah tak tahu nak buat apa dah. So Iskandar terpaksa lah berhenti dekat tepi untuk cek keadaan kereta dia. Dan apabila dia pergi dekat hadapan, berasap mat kereta dia, berasap tebal. Rupanya kereta dia overheat. Iskandar lupa nak tengok temperature dekat kereta, dekat dashboard tu. So kereta overheat tu satu hal lah kan. So si Iskandar ni tak boleh buat apa. Iskandar masuk balik dalam kereta, dia nak start engine pun tak boleh. So dia terpaksa lah buka tingkap sikit. And Iskandar ni dah start risau lah. Sebab apa, dia berada dekat kawasan yang terpencil dekat jalan sempitan tu. And then lepas tu tak ada kereta semua lalu. And so dia takut lah akan keselamatan isteri dan anak-anak dia. So Iskandar ni try call orang untuk tow truck ke, emergency call ke apa. Tapi masalah dekat situ, line kadang-kadang tak clear. So kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat lah. So Iskandar cubalah sedaya upaya dia untuk menelefon sesiapa ahli keluarga yang berdekatan dekat situ, namun tak berjaya. So lepas beberapa ketika macam tu, so Iskandar akhirnya berjayalah call sepupu dia yang tengah stay dekat Batu Kurau tu, and bagi tahulah sepupu dia yang tengah sangkut dekat jalan sempitan tu, kereta rosak. So dia nak minta tolong untuk datang jemput dia dengan ahli keluarga dia lah, sementara dia boleh fikirlah nanti macam mana nak settlekan kereta dia. So lepas tu sepupu dia cakap okey boleh, dia akan sampai kat jalan sempitan tu, tapi mengambil masa sikit lah, sebab dari Batu Kurau nak kena sampai ke Rendah Panjang, lepas tu dari Rendah Panjang dia nak pergi dekat posisi dekat jalan sempitan tu. So memanglah akan mengambil masa dalam 40 minit dekat sejam macam tu lah. So Iskandar dengan keluarga dia terpaksa lah menunggu, and Iskandar bagi tahu lah anak-anak dia sambil menunggu, diorang tidur lah dulu kan. Bagi tahu lah isteri dia untuk tidur, rehatkan diri dulu sambil Iskandar ni berjaga. So korang bayangkan dalam situasi yang sunyi dan sepi, dengan berhutan tebal keliling semua, dengan keadaan gelap, and time tu malam cerah, alright, tapi malam cerah tapi bulan tak ada, baru anak bulan. So tak nampaklah bulan, cahaya bulan tu tak ada, tapi nampaklah keindahan bintang-bintang semua. So kawasan macam ni bila waktu malam gelap memang cantik lah.
Tapi Iskandar still rasa tak selesa duduk lama sangat kat situ, sebab dia takut kot ada benda-benda yang tak diingini berlaku. So Iskandar sentiasa lah berjaga-jaga, pandang kiri kanan everything all, untuk make sure tak ada apa-apa benda yang berlaku dekat dia atau diri dia dan keluarganya. So tengah Iskandar tengah duduk kat seat depan tu, tengah pandang luar kan, usha-usha semua, tiba-tiba bahunya ditepuk oleh anak dia yang paling bongsu. Anak dia paling bongsu dalam 4-5 tahun macam tu lah. Okay. So anak bongsu dia tepuklah bahu si Iskandar ni. So Iskandar ni pandang belakang, Amin tak tidur lagi ke? Kenapa tak rehat dulu? Nanti bila pakcik kamu datang tu nanti kita pulang lah. Okay, kita baliklah ke rumah nenek. So Amin bagi tahu benda yang paling kurang menyenangkan tau. Amin cakap dia nak tidur, tapi lepas tu dia pandang dekat luar tingkap. Amin cakap dia nampak ada kelipat yang sedang berjalan dekat luar sana sambil memerhatikan kenderaan Iskandar. And Iskandar pada waktu itu terus pandang ke luar and try nak scan area tu lah, nak usah tempat tu kan. Tapi Iskandar cakap, mana ada Amin, mana ada sesiapa. Dan Amin cakap, tak ada ayah, ada, tadi Amin nampak ada satu, tak tahu macam lelaki ke apa, tengah jalan mengelilingi kereta, yang dia asyik pandang Amin je. Dan Iskandar pun cakap, cuba terangkan wajah terlibat tersebut. Dan Amin cakap, Amin tak nampak. Tapi apa yang Amin nampak, orang tu berambut panjang sambil berjalan-jalan sambil memandang ke arah Amin. So Iskandar cakap, Amin jangan layan semua benda tu, tutup mata dan pergi tidur. So Amin cakap, okey lah, fine lah, okey, Amin akan tidur lah. Dan time tu Iskandar dia dah jadi macam tak selesa dah. Okay, and dia nak try call sepupu dia, tapi again dandan lain tak berapa nak clear pula dah. So si Iskandar ni disebabkan rasa kurang selesa, dia pun keluarlah daripada kereta. And keluar daripada kereta and dia nak check lah, dia gunakan torchlight phone dia untuk check sekeliling, kot ada orang ke apa kan. Tapi Iskandar tak nampak apa-apa tau. And tengah Iskandar tengah scan ataupun tengah usah kawasan sekeliling, tiba-tiba terdengar bunyi pokok yang kuat tau. Bunyi pokok pula, bunyi macam pergerakan pokok yang kuat yang tu, macam insiden yang aku pernah kena dekat Ulu Yam tu kan. Macam tu kuat gila. Dan Iskandar bertahu benda tu daripada atas dia, dari atas kepala dia. And Iskandar tak nak suluh lampu ke atas sebab takut ada benda yang tak diingini berada dekat atas kepala dia. So tapi pada waktu yang sama Iskandar pun fikir kok ada beruk kat atas ke apa kan. Tapi in the end Iskandar tak nak pandang ke arah atas. Bila Iskandar pandang balik dekat arah kereta dia, and then ternampak isteri Iskandar, si Wati ni tengah buat macam ni tau. Kira untuk panggil Iskandar masuk ke dalam kereta cepat-cepat tau. Dan Iskandar pun pelik lah, apa hal pula dengan bini aku ni kan. So Iskandar pun jalanlah masuk ke dalam kereta dia. Dan si Wati cakap, abang kenapa abang keluar? Dan Iskandar cakap, tak ada, si Amin ni kata dia nampak ada orang dekat luar, so abang nak pergi check lah ada siapa-siapa dekat luar ke tak. Dan pada waktu itulah si Wati cakap, ketika Iskandar keluar daripada kereta and bila Iskandar tutup pintu, Wati terjaga. Dan apabila Wati terjaga, si Wati ni duduk pandang lah suami dia tengah usah dekat luar tu kan. And tengah si Wati pandang si Iskandar dekat luar tu, si Wati perasan ada satu lembaga yang besar dan panjang, tinggi bukan panjang, lembaga yang besar dan tinggi berada di belakang Iskandar sambil memerhatikan Iskandar. Dan apabila Wati pandang makhluk tersebut, Wati pada ketika itu dah rasa tergamam dengan situasi tu. Dan time tu Iskandar tak pandang lagi ke arah kenderaan tu. So Wati tak tahu macam mana nak panggil lah suami dia. Sebab yelah dalam situasi macam tu, kau tak tahu macam mana nak react tau. Kau dalam keadaan panik, kau dah tak boleh fikir betul lah. So time tu si Wati ni pun dah macam blur lah, tak tahu nak buat apa. So seeloknya si Iskandar ni pandang ke arah kenderaan, time itulah si Wati panggil Iskandar untuk masuk ke dalam kereta. Dan apabila Iskandar masuk dalam kereta, time itulah Wati menceritakan apa yang dia nampak. And Iskandar pada waktu itu meremanglah segala bulu yang ada dekat badan dia, sebab dia tak percaya dengan apa sebenarnya yang dah berlaku. Sebab apabila dia pandang dekat luar tu, tak ada apa-apa makhluk pun. Tapi si Wati memang nampak ada satu makhluk yang besar dan tinggi
sedang berada di belakang Iskandar. So Iskandar pada waktu tu dah rasa lagi tak selesa dengan si anak dia yang si Amin tu, dah nampak ada kelibat berjalan keliling kereta tu. And then isteri dia pula nampak ada satu makhluk yang berdiri dekat belakang si Iskandar ni. So Iskandar cakap, sudah, benda yang paling least ataupun benda yang paling dia tak nak berlaku adalah ada gangguan-gangguan yang macam ni, especially berlaku dekat jalan-jalan yang orang kata jalan-jalan belakang atau jalan-jalan kampung ini tau. Dan keadaan gelap, berhutan semua benda kan. So Iskandar dah jam lah. So Iskandar cepat-cepat dah try cuba call sepupu dia tadi tu, cuba call, tak dapat juga. And then finally lepas beberapa kali cuba untuk menelpon sepupu dia, akhirnya berjaya. And bila sepupu dia jawab, kata sepupu dia dah on the way dah nak sampai. Dan Iskandar cakap, boleh cepat sampai tak? Dan sepupu dia cakap, asal. Dan Iskandar cakap, tak, kau sampai cepat sikit sebab ada benda tak manis lah. Dan sepupu dia, aku rasa sepupu dia dah macam tahu apa yang sedang berlaku. So sepupu cakap, okay, lagi 10 minit itu aku sampai. So Iskandar rasa macam time dia berada dalam kenderaan tu macam baru sekejap tu, tapi rupanya dah dekat hampir sejam lebih macam tu tau. Momen untuk dia tunggu sepupu dia sampai merupakan satu momen yang paling lama dalam hidup dia tau. So Iskandar ni dah macam fikir macam mana kan, cepat lah, dia berharap sangat sepupu dia cepat sampai tau. So lepas 10 minit lebih macam tu menunggu kan, so time tu tibalah sepupu dia dekat tempat mana kereta dia park tepi tu lah. And ketika sepupu dia park depan kenderaan si Iskandar ni, sepupu si Iskandar ni tak keluar dari kereta tau. Sepupu Iskandar ni dia duduk kat kereta and bagi isyarat dekat Iskandar dan keluarga dia untuk masuk ke dalam kenderaan. So Iskandar ni berasa pelik lah, nak keluar kereta untuk datang bagi tahu pun susah sangat, kenapa duduk dalam kereta. So Iskandar pun kejutkan anak-anak dia semua dan bagi tahu isteri dia, okey, jom kita ambil barang semua letak dalam kenderaan sepupu dia lah dan pulang ke kampung. And lepas tu bila si Iskandar keluar, time tu lah baru sepupu dia keluar. Tapi masalah dia, sepupu dia ni bila dia pandang ke arah Iskandar, tapi dia bukan pandang direct ke Iskandar, dia macam pandang ke bawah sikit tau. So si Iskandar ni tanyalah, weh Farid, apa hal kau pandang kat bawah? Pandang aku lah, kau dah cakap dengan aku, kau pandang bawah buat apa? So si Farid cakap, tak apa, kau ambil semua barang-barang kau letak dalam kereta dulu, cepat-cepat letak dalam kereta. So Iskandar dan keluarga dia semua letaklah barang dalam kereta. And then si Iskandar ni nak lock kereta dia lah. Dan lock kereta, Iskandar ni pun pergilah dekat kereta si Farid ni. Bila nak masuk dalam kereta Farid bagi tahu Iskandar dan juga ahli keluarga dia, cakap, korang bila dah masuk kereta, semua pandang bawah, jangan pandang ke arah kenderaan. Dan si Iskandar ni berasa pelik lah. Tapi Wati dan anak-anak dia time tu, diorang dah terpandang ke arah kereta and diorang semua berada dalam ketakutan tau. Tapi Iskandar tak sedar lagi time tu. So keluarga, si Wati dan anak-anak dia semua masuk dalam kereta, semua pandang ke arah bawah tau. Dan Iskandar tak tahu apa sebenarnya yang tengah berlaku. So Iskandar dia tanya Farid, kenapa tak boleh pandang kereta aku? Aku nak cek kereta aku kan, kok ada orang curi ke apa kan? So si Farid ni bagi tahu si Iskandar, tak, kau dengar apa aku cakap, kau just masuk kereta, kau diam, and then kita akan caw dari sini. So Iskandar pun fine, aku masuk dalam kereta. So Iskandar pun masuk dalam kereta, duduk. So si Farid ni dia bawa kereta dalam keadaan pelik lah. Dia pegang steering dia sambil pandang ke arah bawah dan cubalah tengok semi sisi semua untuk reverse kereta untuk pulang ke jalan ni lah, pulang ke Kemunting. So si Iskandar ni dia dengan selamba dia pandang lah ke arah kereta, and lampu kenderaan si Farid ni biasalah macam dekat kereta si Iskandar. And pada ketika itulah Iskandar ternampak ada satu makhluk yang nampak macam jerangkung macam tu, jerangkung ke apa tak tahu, kurus keding dan nampak lengan panjang, hidung macam hidung witch ke apa yang panjang tu kan, muka hodoh menyeramkan, berada dekat atas kenderaan si Iskandar. Dan ketika Iskandar pandang makhluk tersebut, Iskandar dah panik dalam kereta dah. And Farid terus tepuk dada si Iskandar ni, kau bawa bertenang, kau jangan menggelabah, aku nak caw dari tempat ni. Lepas tu kau abaikan apa yang kau nampak. Tapi macam mana kau nak abaikan apa benda kau nampak? Kau dah nampak benda tu dah munculkan diri dia. So Iskandar got no choice. Iskandar hanya duduk tergamam dekat seat depan tu. And si Farid ni cepat-cepat beredar daripada kawasan tersebut. Keadaan di dalam kenderaan pada waktu itu semua senyap, semua tak cakap apa-apa. Wati dengan anak-anak ni semua macam tergamam dengan apa yang dah berlaku. Semua jenis pandang kat bawah.
walaupun dah lepas ke tempat tadi tu, diorang still tak berani untuk mendongakkan kepala untuk tengok dekat luar. Diorang takut kod-kod makhluk tersebut mengikori diorang. So selepas beberapa ketika macam tu, diorang pun tibalah di Bandar Kemunting. Dan bila sampai dekat rumah ibu dan ayah si Iskandar ni, ibu ayah Iskandar ni tanyalah kenapa tiba-tiba datang kita sepupu, mana kita kau semua benda tu. So si Farid ni ceritakanlah kepada kedua ibu bapa si Iskandar ni apa sebenarnya yang dah berlaku. So kedua ibu bapa Iskandar ni cuba menenangkan Iskandar, Wati dan anak-anak dia. Ialah kira masing-masing semangat dah down lah kan, dah nampak benda-benda tak ni. So ibu dan ayah Iskandar ni cubalah pulihkan semangat diorang, and dengan ialah si Iskandar ni suruh Iskandar ambil wuduk dan solat sunat everything all, untuk tenangkan diri supaya ialah apa benda yang diorang nak nampak tu diorang boleh lupakan. Tapi benda-benda macam ni macam mana kau nak lupakan? Sebab bila kau dah tengok benda-benda ataupun makhluk macam ni, benda tak manis mat. Benda tu ibarat akan terpatri dalam minda korang tau. So pada keesokan harinya, apabila Iskandar ialah nak dia kena still pergi dekat jalan tu kan, tapi waktu siang okey lah sikit, right? So ayah Iskandar, sepupu Iskandar si Farid tu dengan Iskandar pergilah dekat jalan Supitan tu untuk ambil kenderaan dia, right? So sepanjang perjalanan tu semua biasalah siang, tak ada apa-apa nak risau kan. So bila sampai dekat situ, kenderaan si Iskandar ni okey lah, tak ada isu lah, tak ada lah nak kata ada orang kacau ke apa, memang terbiar kat situ. Tapi Iskandar pada waktu itu dia rasa macam tergamam dan takut bila dia pandang kenderaan dia, sebab dia masih teringat akan makhluk yang berada di atas kenderaan dia. So ayah si Iskandar beritahu, just abaikan benda tu, benda-benda macam ni boleh berlaku, okay, especially kalau kita ikut jalan-jalan yang terpencil macam ni. Kadang-kadang kalau nasib kita tak baik, kita akan terkena dengan gangguan-gangguan ni. Kadang-kadang kalau nasib kita baik, tak adalah apa-apa gangguan. Sebab itulah ayah Iskandar selalu berpesan kepada Iskandar dan juga isterinya, kalau boleh elak lalu jalan ni pada waktu malam. Ayah Iskandar pun beritahu kalau ia pun nak ikut jalan ni pada waktu malam, siapkan diri dengan bacaan Quran, bacaan doa pelindung semua supaya tak terkena dengan gangguan ni. So lepas insiden tu, Iskandar pun ambil kereta dia, ayah dia temankan Iskandar dalam kereta tu. Yalah, sebab takut still dalam keadaan yang lemah yang tu ke apa kan, panik ke apa kan. So tak nak apa-apa benda yang tak diingini berlaku. So ayah Iskandar pun temanlah Iskandar bawa kereta tu balik ke bandar, dan nak kena repair benda tu lah. So in the end, yalah, barulah Iskandar tahu yang rupanya jalan Supitan tu, lepas ayah dia cerita banyak insiden-insiden yang menyeramkan dan bermisteri yang berlaku kat situ. Dan si Iskandar ni pun ada tanya yang dia terserempak dengan satu kereta lama kat situ. So ayah dia cakap kadang-kadang memang akan ternampak kelibat kereta lama ataupun benda-benda yang tak masuk akal, benda-benda misteri lah senang kata kan. Dia lebih kurang macam karak kau nampak Volkswagen kuning lama tu kan. So macam jalan Supitan ni ada kisah-kisah yang mengatakan ada Datsun 120Y. So ayah si Iskandar ni bagi tahulah, ialah jalan tu memang ada banyak sejarah-sejarah dia. So walaupun ramai yang ikut jalan tu, tapi keadaan jalan tu sentiasa macam pada waktu malam jarang orang guna. Okey, walaupun orang adalah bermacam-macam orang cakap jalan tu orang selalu guna, tak ada apa-apa semua, tapi kalau terkena ataupun kalau nasib korang kurang baik, korang boleh terkena gangguan yang korang tak nak lah berlaku dekat jalan Supitan tu. So itulah kisah yang berlaku kepada keluarga Iskandar ketika beraya, insiden yang berlaku 6 tahun yang lepas, perjalanan daripada Kelantan ke Kemunting, di mana Iskandar dan juga keluarganya terlibat dengan satu insiden yang menyeramkan, di mana anak dia, isteri dia dan termasuk Iskandar dan sepupu dia tu, si Farid tu, nampak kelibat yang berada di jalan Sumpitan. Alright gang, so itulah kisah kita pada hari ini, kisah yang bagi aku agak menyeramkan, dan aku tak tahu pula ada jalan yang selain daripada jalan Keluar Kangsa ke Lengguk ke Gerik tu kan. Rupanya ada jalan lagi satu kan, aku baru tahu. Okay, and aku baru dapat kisah ni baru ni yang dikongsikan kepada aku. So aku pun rasa macam ini satu kisah yang interesting untuk aku kongsikan. So mana di antara korang yang pernah melalui jalan Supitan tu, korang boleh share lah kisah-kisah ataupun pengalaman korang lalu dekat jalan situ. Tak semestinya ada
yalah ada insiden berhantu ke apa, mungkin yalah mungkin jalan tu just macam tu, jalan kampung tu kan, jalan berbukit, jalan berhutan semua kan. So korang boleh share lah pengalaman korang lalu dekat jalan tu kan. Kalau korang ada pengalaman yang menyeramkan dekat jalan tu pun share sekali dekat ruangan komen di bawah. Okay, so aku harap korang semua terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ini. Sekiranya korang suka dengan kisah yang aku kongsikan, korang boleh tekan butang like yang ada di bawah. And kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe dan juga diikuti oleh bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang tak terlepas. And sekali lagi aku ingin mohon maaf sekiranya sepanjang penceritaan aku pada hari ini ada tersasul ke, tergagap mana-mana ke kan, ataupun panjang sangat ke, background panjang sangat ke, lebih kurang macam tu, aku minta maaf. Aku just nak make sure yang segala penceritaan aku detail lah, kira tak ada lah ada yang terlepas kan. Dan orang tanya, kenapa dia pergi sini, kenapa dia buat kat situ. So aku nak make sure benda tu terperinci lah bila kita menceritakan, bila kisah-kisah seram ni kan. Kalau straightforward tak best lah kan, terus cakap si Iskandar hantu boring lah kan. Okay, so aku ceritakan pengalaman dari A to Z, pengalaman Iskandar berhari raya 6 tahun yang lepas. Insiden 6 tahun yang lepas. So seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy. Selamat Hari Raya kepada korang semua yang menyambut Hari Raya. Sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys.